أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعد. Hadirin hadirat yang dimata Allah Ta'ala sekalian, kita mulakan dengan membaca beberapa ayat daripada surah ataupun surah tumpuan kita yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam beliau menyusun bab yang ketujuh daripada Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Bagi sahabat-sahabat yang belum maklum akan program kita Sabah malam ini, kita akan bersiaran selama 20 malam. Ini malam yang ketujuh, maka tinggal lagi berapa malam? Tinggal lagi 13 malam, insya-Allah. Kita memilih bab-bab daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, yang kemudiannya kita tengok pula tafsiran Profesor Dr. Hamka melalui tafsir Al-Azhar. Kita memilih satu ayat daripada ayat-ayat yang Imam Nawawi kemukakan pada setiap bab yang ada dalam Riyadhus Shalihin itu untuk melihat penafsiran beliau, dan seterusnya kita membacakan terjemahan kepada beberapa hadis terpilih daripada Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Ini bagi untuk memberitahu bahawa di sana ada sebuah terjemahan yang terpampang di skrin tuan-tuan ini, iaitu terjemahan lengkap berbahasa Melayu 1,600 lebih hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin dalam bahasa Melayu Malaysia, dalam bahasa Melayu tinggi, bukan dalam bahasa Melayu Indonesia. Cuma ia tidak dilengkapkan dengan matan ataupun teks Arabnya, dan itu boleh kita carilah secara online dan seumpamanya. Baik, kita tengok dulu ayat Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hari ini saya sengaja mulakan awal 10 minit sebab kalau mula awal insya-Allah kita boleh berakhir awal, dan sahabat-sahabat yang mungkin sedikit lewat bolehlah ulang tayang dan seumpamanya selepas ini.
Baik, hari ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Hari ini kita bab yang ketujuh, tuan boleh tengok di sini. Bab yang ketujuh yang bertajuk yakin dan tawakal. Bab yang ketujuh yakin dan tawakal. Seterusnya dia mendatangkan ayat-ayat Al-Quran. Ini semua terjemahan ayat Al-Quran. Dan ini menjadi metod ataupun kaedah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang memberikan isyarat kepada kita seolah-olahnya nak maklumkan jika kamu nak bincang apa-apa sahaja dan nisbah pada agama, dia punya kaedah, dia punya disiplin, dia punya, kita katakan, cara merujuk yang paling tepat, mestilah terlebih dahulu bermula dengan melihat apa kata Allah dulu, apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal melalui wahyu, melalui Al-Quran, itulah kalamullah itu. Dan kemudiannya barulah kita melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW. Maka dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah mendatangkan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun 5 ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan tajuk yakin dan tawakal. Kerana yang mengajarkan manusia perlu berasa yakin dan bertawakal itu tidak lain adalah Allah Azza wa Jal, yang kemudiannya ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan seharian baginda. Dan apabila baginda menerima ujian-ujian yang pelbagai, apabila kita membacakan sirah Nabawiyah, kita akan mendapati keadaan tersebut. Baik, kita tengok terlebih dahulu surah Al-Ahzab ayat ke-22 ini yang berbunyi, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Maksudnya, dan ingatlah tatkala orang-orang yang beriman melihat golongan-golongan bersekutu itu, pakatan ataupun kumpulan yang bersekutu. Siapa dia? Golongan musyrikin Quraisy, kemudiannya yang bergabung dengan golongan musyrikin daripada kalangan Yahudi di Madinah yang membedot kepada Rasulullah dalam perang Ahzab, ya. Dan kemudiannya siapa lagi? Golongan munafik yang mencari ataupun sedang menunggu peluang dari dalam Madinah. Jadi ada 3 pihak yang bergabung, iaitu musyrikin Mekah, Yahudi di Madinah, Bani Nadir, Bani apa tu, Bani Mustaliknya, Bani Nadir, Bani itu, Bani ni, yang mereka ni hidup di sekeliling Madinah asalnya dan telah berbai'ah taat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka telah belot kerana tak puas hati, cemburu, dengki dan seumpamanya. Perangai jahat Yahudi dulu, kini dan selamanya begitulah. Maka apa yang berlaku, mereka berpakat untuk menyerang Madinatul Munawwarah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka telah berbai'ah dan juga bersetuju tunduk kepada piagam Madinah pada awalnya terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, golongan munafik sebahagian besarnya adalah Yahudi yang mengaku masuk Islam kerana nak menjaga kepentingan bisnes, kepentingan kedudukan dan seumpamanya, juga telah melakukan kerja dari dalam, melakukan, kita katakan, gerak kerja dari dalam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala, apa katanya lagi? Dan ingatlah tatkala orang-orang yang beriman melihat golongan-golongan bersekutu itu, mereka berkata, orang beriman di sini adalah kaum mukminin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka berkata? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah dia yang dijanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa sadaqa Rasulullah wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah hal ini menambah kepada mereka melainkan iman dan taslima, the submission, the full submission to the Allah Azza wa Jalla. Keadaan tentangan, datang ramainya musuh. Boleh bayangkan kita terkepung dalam satu kota, musuh bergabung dengan jumlah yang begitu ramai datang mengepung. Pastilah kita yang terkepung dan tak boleh nak pergi ke mana-mana dalam kota kita itu, pastilah akan mendapi ghalibnya akan ketakutan. Dan of course para sahabat pun semua ketakutan, bukannya
tak takut langsung, tapi ketakutan mereka itu adalah berasaskan sifat manusiawi mereka, namun diatasi dengan keberanian yang disumbukan, yang dibarakan oleh iman yang benar. Di sinilah kita katakan luar biasanya keimanan para sahabat, bila mana mereka melihat benda yang sepatutnya mereka takut, tapi mereka tahu itulah yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, dan seolah-olah benda yang sudah diberitahu oleh Rasulullah bakal berlaku, maka ia tidak lain semakin mendamah keimanan mereka, bukannya mengurangkannya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, baik, terima kasih Wan, kalau boleh share di channel-channel kita. Terima kasih banyak Wan, sahabat saya Akhir Ridwan, masih kerana sudi. Biasanya dia akan share lah di beberapa Facebook dan di beberapa WhatsApp dan seumpama grup-grup. Baik, tuan-tuan rahimahullah ta'ala, kemudian apa lagi katanya? Kita tengok apa Ibu Hamka ulas tentang ayat tersebut ya. Menjadi kebiasaan kita, bila kita melihat ayat itu, kita akan tengok apa yang Buya Hamka ulas tentang perkara tersebut. Jadi agak panjang ya Buya Hamka mengulasnya, dan kita dapati ternyata ia berkaitan dengan apa yang sudah kita singgung sikit sebanyak tadi. Namun tak apa, kita ambil lah sikit ya, untuk ambil dia punya. Abang Din, waalaikumsalam Abang Din, terima kasih. InsyaAllah kalau boleh share kita punya perbincangan ni dalam 20 minit saja, ataupun sudah berlalu 10 minit, ada lagi 10 minit, 15 minit je lagi, insyaAllah. Baik, sesudah kata Buya Hamka dalam menafsirkan ayat ke-22 daripada surah Al-Ahzab, sesudah di ayat-ayat sebelum ayat 21, kata Buya Hamka. Katanya lagi, Allah SWT menerangkan bagaimana tingkah laku dan perangai orang-orang munafik dan pengecut. Sampai ada yang mengatakan bahawa janji Allah SWT dan Rasul itu hanyalah tipu belaka. Ini kita lihat kembali ayat ke-12. Sebab perbincangan tentang surah Al-Ahzab ini sememangnya berkaitan dengan peperangan yang maha dahsyat yang dihadapi oleh umat Islam, kerana kesepakatan kaum kafirun di seluruh Jazirah Arab itu, hampir boleh kata dalam dan luar, bergabung untuk nak merosakkan Islam. Waalaikumsalam saudara Muhammad Azlan, terima kasih banyak. Harap sudi share lah ya. Baik, katanya lagi apa dia? Dalam ayat ini dijelaskan bahawa setelah orang-orang beriman itu melihat beribu-ribu tentera musyrikin Mekah telah datang dari sebelah timur, kemudian datang pula Ghatfan dari jurusan Najd, mereka sanggup dengan ingatan akan janji Allah SWT, sebab ayat 20 telah jadi pengantar bagi mereka, iaitu bahawa orang-orang yang beriman itu adalah banyak ingatannya terhadap Allah SWT. Mereka ingat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pernah berjanji sebagaimana tersebut dalam surah Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah juga, surah Al-Baqarah ayat 214, yang isinya ialah orang-orang yang beriman jangan menyangka bahawa akan mudah masuk syurga sebelum melalui pelbagai pengalaman yang berupa kesukaran dan kemiskinan, dan seakan-akan mereka mewarwarkan sehingga Nabi sendiri dan orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Nabi mengeluh menanyakan, bilakah akan datang pertolongan Allah itu? Kalau sudah sampai demikian, itulah tanda bahawa pertolongan Allah SWT itu sudah dekat. Maka apabila orang-orang yang beriman melihat musuh itu begitu banyak dan begitu juga jahat maksud mereka, tidaklah sekarang ni bukan setakat nak bodoh Nabi Muhammad dan orang Islam, tapi nak melenyapkan agama Islam. Itu paling dahsyat sekali. Dan ini diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka tahu kalau kata mereka kalah ketika itu, maka nasib dakwah Islam, nasib akidah tauhid akan terancam, yakni akan menghadapi bukan tentangan lah, maksudnya dengan kekalahan itu akan menyebabkan kerencatan dalam perluasan ataupun pengembangan agama Islam untuk menyelamatkan seramai mungkin manusia daripada terus mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Maka katanya lagi apa dia? Maka apabila orang-orang yang beriman melihat musuh itu begitu banyak dan begitu pula jahat maksud mereka, kata Buya Hamka, tidaklah mereka takut, melainkan ayat Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 214 itulah yang mereka ingat. Hati mereka berkata, inilah tanda bahawa kemenangan telah dekat,
dan kita tidak akan sampai kepada kemenangan itu kalau hal seperti ini belum pernah kita alami. Lantaran mereka yakin dan tidak ada ragu-ragu lagi sampai berkata, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasulnya. Baik. Kerana keyakinan yang demikian, tidaklah mereka takut lagi menempuh apa jua yang akan terjadi. Keyakinan, kerana tajuk kita ini, yakin dan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kena berazam dulu. Bulat tekad dulu, barulah tawakal ala Allah. Dan bila kita bulat tekad, maksudnya kita telah cuba tanpa henti-henti. Kita telah try, kita telah mengambil risiko, kita telah pergi melaluinya, barulah kita tawakal ala Allah. Kalau kita tak buat apa-apa, terus nak tawakal, ini yang kita katakan tidak kena lah dengan konsep yang sebenar, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kena terlebih dahulu, kena makan dulu, barulah tawakal pada Allah. Kena makan dulu, barulah kena makan ubat dulu, barulah tawakal kepada Allah. Kena ambil vaksin dulu, antara jalan tawakal kepada Allah. Begitulah lebih kurang. Baik, kemudian katanya lagi apa dia ni? Kerana keyakinan yang demikian, tidaklah mereka takut lagi menempuh apa jua yang terjadi, sehingga mati pun mereka mahu menempuhnya. Sebab, kalau tak mati sekarang, nanti-nanti mati juga. So, why not kita mati pada jalan yang sangat mulia, fisabilillah. Betulkan niat dari awal-awal, kemudiannya turun ke medan perang dengan membulat tekad untuk Allah semata-mata, dan kemudian jika mati, fi harbin qital, yakni dalam medan peperangan, maka matilah dia dengan sebagai syuhada fi sabilillah. Yang mana antara mati yang terbaik. Bila ditanya kepada golongan mati syahid dalam syurga, roh mereka itu ditanya apa yang mereka nak. Antara jawapan mereka kepada Allah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, bahawa mereka nak hidup balik. Mereka nak hidup balik. Sebab mati, sebab apa? Sebab mati syahid ni sedap sangat. Maka itu tidak bolehlah dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab mati ini macam-macam mana pun sekali saja. The rule of law of Allah Azza wa Jalla. Mati seorang insan itu sekali saja. Tak mungkin mati 2-3 kali. Sekali saja. Makanya disebabkan orang syuhadat, para syuhadat ni, orang mati syahid ni sudah mati, maka bila dia minta, Allah Ta'ala katanya, nak apa? Mintalah, kamu nak apa lagi? Mereka pun jawab, ni dalam hadis Qisasul Ghaib fi Sahih hadis Nabawi kita ada, kisah-kisah ghaib, 40 kisah hadis. Ditanya pada mereka. Mereka kata, tak ada dah ya Allah, apa lagi dengan nikmat yang ada ni? Layak ke kami nak minta lagi? Patut ke kami minta lagi dengan segala nikmat yang segala ada ni? Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, minta lagi. Ini sifat syurga. Dan kemudiannya, bila mereka antaranya, para syuhadat telah minta untuk hidup semula, nak mati semula sebagai syuhadat juga. Sebagai mati syahid juga. Tak boleh, Allah Ta'ala kata. Cukup dah sekali tu. Gitu. Baik, seterusnya katanya, apalah artinya nyawa sendiri kalau kematian itu sudah nyata akan membawa kemenangan yang gilang gemilang bagi agama dan akidah yang mereka peluk. Lantaran kepadatan hati menghadapi segala kemungkinan itu, disebutkan keadaan mereka di hujung ayat, dan tidaklah hal ini menambah kepada mereka melainkan iman pencerahan. Imanan wa taslima tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala, wala ta'tunal ba'sa illa qalila tadi, dan kemudiannya pada ayat yang seterusnya di akhirnya disebutkan wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah itu semua melainkan menambah iman dan juga penyerahan yang lebih mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, habislah secara ringkas kita melihat bagaimana Buya Hamka menafsirkan ataupun menghurai ayat yang ke-22 daripada surah Al-Ahzab. Dan banyak lagi lah ayatnya di sini. Ada ayat Ali Imran ayat 173 hingga 174. Dan ada juga surah Al-Furqan ayat 58. Dan juga ada surah Ibrahim ayat 11. Bahkan ada pula menulis surah Al-Imran ayat 159. Bahkan ada juga surah At-Talaq ayat 3 dan seumpamanya. Banyak lagi lah ayat-ayat yang menggambarkan temanya, iaitu yakin dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Jadi untuk seterusnya kita nak baca terjemahan hadis dalam bab yang ketujuh daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin untuk kita dapat manfaat secara intipatinya paling tidak walaupun kita tidak mendengar yang dalam bahasa Arab punya, tapi kita mendengar terjemahan yang istimewa, yang baik, insya-Allah dapat kita sampai kepada maksud memahami hadis yang bertemakan tawakal ataupun yakin dan tawakal itu. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam hadis yang pertama daripada bab ini mendatangkan satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas yang melaporkan Nabi SAW menjelaskan. Hadis ini agak panjang, saya bacalah sebab ada cerita yang menarik di sini. Kepada saya dipertontonkan pelbagai-bagai umat. Rasulullah kata, dan Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan, nanti bagi saya ini, saya telah ditunjukkan pelbagai umat. Saya melihat seorang Nabi yang mempunyai beberapa orang pengikut sahaja. Ni di mana ni tuan-tuan? Latar belakang dia di akhirat kelak, di padang mahsyar. Kita baca hadis-hadis tema ni, kita akan tahu bangkitnya kita akan dibangkit dengan orang yang kita cintai. Ada riwayat menyebutkan, hadis yang menyebutkan kita akan dibangkit dengan ma'aman ahbabta, siapa yang kamu cintai. Jadi bangkit kita akan cari Nabi kita masing-masing, Rasul kita masing-masing. Macam mana Rasulullah mengenal kita di akhirat kelak, tuan-tuan? Dalam riwayat lain menyebutkan bahawa umat Islam, kaum Nabi Muhammad SAW itu anggota wuduknya bersinar-sinar. Kan keadaannya telanjang bogel, bertelanjang bulat di akhirat kelak, dan tidak ada orang ambil tahu dah telanjang bulat tu. Tetapi mereka yang beriman, mereka yang solat apa semua begitu gini, orang yang beriman, orang yang mereka anggota wuduk mereka akan bersinar-sinar. Dan ini menyebabkan Nabi SAW boleh cam kita. Itu IC ataupun kita panggil apa ya, identification untuk bagaimana Rasulullah kenal ni umatku. Hadza ummati, ni ummati. Adapun kaum lain, sebab cara syariat dia wuduk ke, cara dia bersuci ke lain, maka mereka kenal lah Rasul, mereka kenal lah umat mereka masing-masing. Sebab manusia yang paling sibuk di padang mahsyar esok ni adalah antaranya Nabi-Nabi dan Rasul lah, berusaha untuk menyelamatkan umat masing-masing, termasuklah Nabi SAW. Boleh baca hadis-hadis tentang haudun Nabi, telaga Nabi, kita duk baca lama dah cerita-cerita. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, kalau kita benar-benar fokus belajar hadis-hadis Nabi SAW, terlalu banyak kisah-kisah gaib, yang ajaib, yang mistik, yang pelik-pelik, tapi yang sahih dia punya sandarannya daripada qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa banyak cerita pelik-pelik, lebih hebat daripada cerita Tok Wali boleh terbang, kubur Tok Wali kubur wangi, lebih hebat daripada tu lagi. Cerita syurga, cerita neraka, cerita kubur, cerita alam makhluk terawal diciptakan. Ini semua ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma entah kenapa kita di alam Melayu seolah-olah dijauhkan dari perkara tersebut. Tidak didedahkan secara berstruktur. Tidak ada buku-buku khusus bincang perkara-perkara tersebut. Entah kenapa. Jadi itulah perjuangan saya dan sahabat-sahabat apa semua. Paling tidak kita buat 40 kisah sahih ajaib itu untuk mendedahkan bahawa dalam hadis-hadis Nabi lebih banyak yang sahih, cerita pelik-pelik, gaib, ajaib yang luar biasa, yang memang tak akan mungkin kita dapat fikir melainkan ia datang daripada wahyu. Dia jadi logik sebab dia datang dalam bentuk wahyu yang sahih. Kalau dia tidak datang dalam bentuk wahyu yang sahih, maka dia ghair ma'qul, tak boleh terima. Tapi disebabkan terbukti riwayat itu sandarannya jelas secara sanad dan matan an Nabi SAW, maka kita terima dengan iman, bukan dengan akal dah, dengan iman. Sebab itu penting ni kita dedahkan kepada sahabat-sahabat kita kisah-kisah, cerita-cerita yang sahih ada sandarannya. Masalahnya sebahagian daripada kita lebih suka, lebih gembira, lebih terliur, lebih rasa seronok, lebih rasa lazat cerita-cerita yang pelik-pelik, yang entah daripada mana, yang khurafat, yang tahyul, terbang sana, terbang sini, macam-macam cerita. Ayam keluar dari gambar, ayam jadi hidup keluar, tangan keluar daripada kubur. Waliyadzubillah min dzalik hadza. Apa benda ni? Adakah agama kita ni agama yang mengajar benda-benda pelik yang tidak ada asas begitu?
Tapi jika ianya benar-benar ada sandaran pada hadis Nabi SAW, maka kita angkat tangan. Kamu berjaya buktikan ada sandaran, maka kita kata sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Marilah cerita ajaib pelik macam mana pun, bila terbukti jelas ada riwayatnya yang sahih, bahkan hasan, maka ia hadis makbul. Kita angkat tangan, sami'na wa ata'na. Kita akan ittiba'. Nattiba', kita akan ittiba'. Tuan-tuan Bapak rahimahullah ta'ala. Baik, kita balik pada cerita kita ni. Kepada saya dipertontonkan pelbagai-pelbagai umat. Saya melihat seorang Nabi mempunyai beberapa orang pengikut sahaja, kata Rasulullah SAW, tidak lebih 10 orang. Ada pula Nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang sahaja. Bahkan ada seorang Nabi yang tidak mempunyai pengikut langsung. Ini ujian bagi Nabi-Nabi yang dilantik. Nabi ni ramah lah. Yang dikatakan 124,000 tu hadis yang tidak kuat dan tidak mencapai tahap sahih. Riwayat tu ada, tapi ia tidak mencapai tahap sahih. Baik. Barakallahu fikum wa fika barakallahu Syekhna Ashraf Al-Indrawi hafizahullah ta'ala. Wa fika barakallahu fik. Baik, seterusnya katanya lagi apa dia? Ada pula Nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Bahkan ada seorang Nabi yang tidak ada pengikut langsung. Tiba-tiba terpilihat kepada saya satu kumpulan yang ramai sehingga saya menyangka mereka adalah umat saya. Kemudian dikatakan kepada saya itu adalah Musa dengan para pengikutnya. Tetapi cuba lihat di ufuk sana. Saya pun memandang ke arah sana, ke arah itu. Lalu saya nampak sekumpulan umat yang besar juga. Kemudian dikatakan lagi kepada saya, sekarang cuba lihat ke ufuk yang satu lagi. Di situ ada satu kumpulan manusia yang banyak juga. Lalu dikatakan kepada saya, itulah umatmu. Di kalangan mereka ada 70,000 orang yang dapat masuk syurga tanpa dihisap dahulu, dan mereka tidak terkena apa-apa seksa. Allahu Akbar. 70,000 first class. 70,000 adalah first class citizen syurga daripada umat Nabi SAW yang masuk syurga tanpa hisap dan tidak langsung diseksa. Allahu Akbar. Apakah kita termasuk dalam kelompok itu? Itu soalan yang kita kena tanya, tepuk dada dan tanya iman. Allahu Akbar. Alangkah untungnya kita kalau kita termasuk dalam kalangan 70,000 yang eksklusif VVIP ini. Dalam bahasa hari inilah VVIP ini. Luar biasa tuan-tuan. Maka lepas ni kalau kita nak kata golongan pertama yang masuk syurga yang tidak adalah 70,000. Siapa kata? Rasulullah kata. Bukan kita pandai-pandai. Dan Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak mungkin Rasulullah reka sendiri. Melainkan Allah Azza wa Jalla bagi tahu direct pada Rasulullah ataupun melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan Bapak rahimahullah, ini cara kita bercakap tentang para gaib. Dia mesti dibuktikan sahih. Tidak boleh disangka-sangka, direka-reka. Hatta hadis dhaif dalam bab akidah, aqaid, dalam bab ghaibiyat, mardud, tertolak. Sebab ia termasuk isu akidah. Kadang-kadang ni pun kita jadi macam tak jelas lah. Baik, kita pergi laju ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bangun dan terus masuk ke dalam rumahnya. Orang ramai yang ada di situ bercakap-cakap berkenaan manusia yang dapat masuk syurga tanpa dihisab dan tanpa diseksa. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang ada di situ, ada yang berkata, barangkali mereka itu adalah orang yang sudah menjadi sahabat kepada Rasulullah. Ada pula yang berkata, barangkali mereka itu adalah orang yang lahir pada zaman selepas kemunculan agama Islam, sedangkan mereka tidak mensekutukan Allah dengan apa-apa jua. Banyak lagi pendapat yang mereka kemukakan berkenaan soalan tersebut. Maksudnya, mereka ni para sahabat pun selepas Rasulullah cerita benda tu, berkhilaf, berspekulasi, menyangka-nyangka. Begini kok, kita lah kok. Sepatutnya kita lah. Nah, ada yang kata, dah, mungkin orang lepas pada kita. Sebab mereka beriman tanpa tengok Rasulullah. Tapi mereka tetap beriman pada Rasulullah. Lebih hebat pada kita. Saya punya bayangan lah. Itu tidak ada teks ya. Itu tambahan sebagai penceramah dia kena ada lah. Side effect begitu. Tapi hakikatnya yang saya cakap tadi di hujung tu tidak ada dalam teks. Baik, kemudian Nabi Muhammad SAW keluar semula menemui mereka lalu bertanya, apakah yang saudara-saudara percakapkan itu? Mereka menerangkan perkara itu kepada beliau.
Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan, mereka yang dapat masuk syurga tanpa hisab dan tanpa terkena seksa itu adalah orang yang tidak memberi jampi mentera. Orang yang tidak jampi serapah. Orang yang tidak buat ruqyah yang tidak syar'i. Tidak meminta jampi mentera daripada siapa, dan mereka tidak meminta jampi serapah daripada siapa-siapa. Dan kemudian tidak pula mereka boleh ditimpa tidak meminta jampi, tidak pula percaya mereka boleh ditimpa bahaya disebabkan ada yang tayyar ni burung-burung. Sebaliknya hanya bertawakal kepada Allah. Dalam kisah ni nak kata apa? Akidah tauhid dia mantap kepada Allah, tidak terlibat dengan tok bomo, pawan, dukun, tangkal, mangkal, sial, majal, yang sebahagiannya masih banyak dari kalangan orang Melayu kita dan dari kalangan orang Arab dulu pun sangat, dan semua bangsa ada perangai ni. Perangai percaya pada benda-benda mengarut, khurafat, tahyul, mistik, bid'ah apa semua. Ada sungguh dan masih ada di kalangan orang Melayu kita. Semaya bel dia tak tinggal, puasa, solat, zakat, haji dia buat, tapi dalam masa yang sama, tok bomo, pawan, dukun pun dia tak tinggal. Rasulullah sebut orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab, orang yang tinggal benda-benda tadi. Dia tak jadi tok bomo, pawan, dukun, dan dia tidak pernah pergi kepada tok bomo, pawan, dukun. Bahkan dia tidak letak dia punya takdir kepada simbu-simbu. Tiba-tiba bunyi burung gagak. Nak kena malang dah kita ni, ada benda tulah. Tidak. Sebab dia i'tiqad yang boleh bagi mudarat dan juga bagi manfaat. La tadurru wa la tanfa'. Ad-durru dan la tadurru wa la tanfa' itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah yang tidak boleh bagi manfaat, Allah yang tidak boleh bagi mudarat. Ini perkara yang jelas berkaitan usul akidah, tapi saya tulis 2, 3, 4 buku lah untuk bincang perkara ni dalam konteks orang Melayu kita yang masih lagi ramai solat, puasa, zakat, haji tinggal bagus, jaga solat ni jemaah, bukan main dah khatam 30 juzuk dah bulan puasa ni, tapi at the same time tok bomo, pawan, dukun, tangkal, mangkal, sial, majal tak tinggal. Waliyadzubillah min dzalik. Hadza ni bukti betapa pentingnya, betapa VIP-nya golongan yang jelas perkara tersebut. Allah rahimahullah. Kita pergi sikit, kita nak berhenti dah. Uqashah bin Muhsin salah ni. Uqashah bin Mihsan kemudian berkata, wahai Rasulullah SAW, doakanlah saya supaya Allah masukkan saya ke dalam golongan mereka itu. Kata Nabi Muhammad, saudara termasuk dalam golongan mereka. Kemudian ada pula orang lain yang berdiri lalu berkata, doakanlah juga kepada saya, Allah masukkan saya ke dalam golongan mereka. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Uqashah sudah lebih dahulu minta doa seperti itu, dirikatkan oleh Bukhari dan Muslim. Uqashah bin Mihsan ini ada satu peristiwa menarik tentang beliau yang lain, yang kontroversi juga sebenarnya, riwayat masyhur, tapi akhirnya riwayat itu telah dikritik oleh para ulama sebagai tidak sahih. Kalau ada masa kita akan share nantilah perkara tersebut. Tapi saya ingat dalam buku Ustaz Mustafa ke, dalam buku guru kami yang mulia Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari hafizahullah, ataupun dalam boleh search lah tengok, ataupun Sahibus Samahah Mufti Wilayah Mantan yang sekarang ni Menteri Agama pun ada ulah di Irsyadul Hadis ataupun Irsyadul Fatwa dia tu, wallahu alam. Kalau ada masa kita share nanti. Wallahu taala alam. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.